Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi saya bangun dan belik-belik newspaper. Ada satu akhbar media arus perdana secara elektronik yang membuat satu artikel lah, yang telah merilis satu artikel yang mana artikel itu bertajuk Rafizi letak jawatan jika kalah pemilihan PKR. Wow, ini luar biasa nih. Rafizi yang sudah cukup lama bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, betulkah akan letak jawatan? Pada pendapat anda setujukah, sesuaikah jika Rafizi letak jawatan? Sesuaikah kalau Rafizi letak jawatan? Pada pendapat saya, itu hanya satu persepsi. Hanya satu war-war yang belum tentu benar. Rafizi tidak pernah, atau Rafizi pernahkah? Mungkin anda ada maklumat dia, tapi saya tidak pernah dengar dari mulut Rafizi sendiri yang dia kata kalau dia kalah dia letak jawatan. Pada pendapat saya, Rafizi tidak perlu untuk letak jawatan. Kalau dia kalah pun sebagai dalam pemilihan PKR, sebagai timbalan Presiden PKR, tidak perlu letak jawatan. Kerana tugas hakiki dia sebagai menteri tidak akan pun terganggu, tidak akan pun tergugat, tidak akan pun diganggu oleh siapa dia di dalam parti. Kerana setakat ini KPI yang telah ditunjukkan oleh Rafizi adalah sangat baik, sangat bagus, cemerlang. Pelabur-pelabur Malaysia, pelabur-pelabur dari luar negara yang masuk ke Malaysia sangat-sangat cemerlang dibandingkan dengan menteri-menteri ekonomi sebelum ini. Dalam 10 tahun terakhir ini, Rafizi lah yang paling cemerlang. Buktinya dari data-data sendiri pun kita boleh tahulah kan, cakap banyak tak guna. Tapi tengok data dia. Berapa banyak pelaburan masuk Malaysia, berapa banyak peniaga-peniaga yang yang bersedia untuk datang Malaysia dan melabur, berniaga di Malaysia, membuat perniagaan di Malaysia. Ini semua kerana apa? Kerana kecemerlangan tim pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Kabinet Malaysia. Ini bukti padu, bukti yang sangat-sangat betul bahawa Rafizi tidak perlu letak jawatan. Tapi kalaupun Rafizi perlu letak jawatan atau dia mau letak jawatan, dia pergi kat dia lah. Ada ramai lagi calon-calon yang boleh menjadi menteri. Lain lah kan daripada Parti Perikatan Nasional, yang saya pun tidak tahu siapa yang boleh jadi calon untuk menggantikan Rafizi. Begitulah. Jadi bagi saya, Rafizi tidak perlu letak jawatan lah. Tidak perlu letak jawatan. Walaupun dia kalah dalam pemilihan. Tapi pemilihan belum pun pasti, belum tengok lagi pun keputusan dia. Kenapa ramai sangat orang nampak macam Rafizi ni bakal kalah aja ni? Kenapa Rafizi dikatakan bakal kalah? Kenapa dalam PKR pun ramai orang lihat yang ada ada perpecahan kah? Tidak tahulah kan, tapi kita tengoklah nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ada kawan saya tanya kepada saya, yang beliau ini sangat suka berniaga lah. Orang kampung, nini maci-maci, begitu. Yang suka berniaga di kampung, tapi
tidak cukup betul dia punya modal. Jadi kamu pernah ada kawan yang begitu? Kamu pernah ada kawan yang sebenarnya dia mau dia mau berniaga, dia mau buat bisnis, dia orang kampung, tiada duit, tapi dia suka betul berniaga, atau dia suka betul kembangkan perniagaan dia. Ini saya mau bagi tahu kita semualah. Rupanya ada satu skim pembiayaan yang boleh dapat sampai 100.000 ringgit. Sampai 100.000 ringgit. Ada satu skim pembiayaan yang boleh dapat sampai 100.000 ringgit. Hui yo, itu best itu. Kalau ada satu perniagaan yang kecil-kecilan kah, sederhana kah, yang mau kasih kembang lagi kan, ataupun yang baru mau start bisnis kah, rupanya ada satu skim pembiayaan boleh sampai 100.000 ringgit. Oh yo, kalau ada modal sampai 100.000 ringgit, besar itu boleh buat bisnis. Mungkin boleh sudah buat bisnis kedai runcit kah, jual sayur. Kalau 100.000 ringgit jual sayur pun alang-alang sudah itu. Jadi begini, itulah saya mau ucap terima kasih lah kepada Kementerian Kuskop ini, Kementerian Usahawan dan Koperasi, di mana kementerian ini dibawa menterinya orang Sabah, Datuk Ewan Benedik. Kadang-kadang ini AI kan, pelik-pelik ini AI ini. Saya sebut Ewan Benedik, sekali dia ejak, lain-lain punya ejaan, tidak apalah. Yang penting kamu kenal lah dia siapa kan. Jadi menteri ini sangat bagus lah. Dia bekerja sampai sekarang, ramai sudah orang kampung, orang separuh kampung yang sudah dapat manfaat daripada skim pembiayaan ini. Sudah ramai orang yang dapat manfaat lah, dibantu melalui perniagaan dia orang makin maju di kampung, sebab ada skim perniagaan yang boleh, skim pembiayaan yang boleh tolong diorang kan. Jadi kalau kamu mau tengok dia punya kelayakan, macam mana syarat dia, kamu boleh masuk di Kuskop. Type saja di Google KUSKOP, Kuskop. Kamu type di Google Kuskop, kamu masuk, pergi cari maklumat di sana. Jadi sebelum itu ya, saya mau kasih introduce kamu juga lah. Saya mau kasih bagi tahu kamu juga ada perfume yang wangi ini nah. Saya kasih sisip di bag kuning, kamu tekan aja bag kuning, ada perfume wangi. Betul, satu hari tidak hilang nih wangi perfume ini. Saya pakai kalau memang saya pakai ini perfume lah. Sekarang ada promosi bilang lah. Oke, jadi balik lagi kepada skim pembiayaan itu. Kamu masuk di Kuskop, kamu cari maklumat dia. Hantar dokumen yang diperlukan. Kamu pergi dengar dia punya ceramah kah, kursus kah, apa sajalah yang perlu kalau perlu. Orang bilang mau 1000 cara, tidak mau banyaklah kau punya alasan. Kalau betul-betul mau berjaya, betul-betul mau berniaga, apa saja syaratnya mesti kau dengar, kau ikut. Semua itu syarat itu untuk berjaya. Begitu. Bukannya senang-senang mau berjaya. Kalau senang-senang mau berjaya, tapi alah, ambil nih pembiayaan kalau begitu. Cobalah kan begitu. Jadi kamu cepat-cepat tengok di Kuskop, tekan di sana. Sekali lagi terima kasih lah kepada menteri yang sangat hebat ini, Datuk Ewan Benedik, yang memperkenalkan dengan lebih lagi. Memang sudah terkenal pun di Kuskop, tapi dengan menteri ini bila dia datang pergi Sabah kan, bawa ini Kuskop, ramai sudah orang dapat manfaatnya. Ada beza lah menteri yang buat kerja sama menteri yang tidak buat kerja kan. Menteri yang buat kerja ini selalu sungguh-sungguh. Oke, so terima kasih sekali lagi. Kamu masuk di Kuskop, carilah itu pembiayaan di bawah tekun. Kamu cari itu pembiayaan di bawah tekun nasional. Oke, kamu masuk sebab tekun ini di bawah Kuskop juga. Oke, jadi terus masuk di Kuskop, cari tekun, ada pembiayaan yang boleh sampai 100.000 ringgit. Siapa mau kasih kan? Tapi ini perlu berusaha lah untuk bayar balik. Oke, kita jumpa lagi. Bye bye.